Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di dalam tutorial atau kuliah kali ini ialah bagaimana nak set up streaming server dekat tengah-tengah ni. Jadi apa fungsi streaming server ni bayangkan saya ada dalam ni, saya gunakan perisian OBS Studio. Jadi OBS ni kalau saya klik start stream, dia akan hantar signal dalam bentuk RTMP dan RTMP ni akan diterima oleh streaming server dan dia akan proses dan akan output kepada live HLS. Dan player yang saya gunakan ini BDJS akan play back balik HLS daripada streaming server ni. Jadi hari ni kita nak set up benda tengah ni, iaitu streaming server, dan saya akan gunakan software bernama Nginx. Okey, jadi pergi dekat sini ataupun search Google Nginx-RTMP-Win32. Jadi kita download zip dia dan extract lah dekat anda punya C drive. Macam saya sekejap saya tunjukkan kat mana saya simpan. Saya extract di C. Okay, saya rename jadi RTMP, adalah nama ni RTMP, bukan kat C, kat D Okay, RTMP 2017. Jadi dekat sini lah. Jadi dalam folder Nginx nanti akan ada folder configuration, extras, HTML, logs, dan yang ni tak ada, yang ni saya punya je, site dan temp. Jadi make sure folder semua ni adalah, especially folder temp ni. Jadi kita nak run dia, kita kena guna command line. Jadi dalam ni saya akan tunjukkan command line. Ini saya dah run, jadi saya akan tunjukkan macam mana nak stop dia. Saya kena mahir menggunakan command line. Jadi cd nginx variable, ada stop.bat kan, jadi kita run stop. Jadi dia akan matikan Nginx saja. Jadi saya akan run Nginx ni macam ni je lah. Okay, kat dalam folder yang kita extract tu. Jadi kita nak test Nginx dah run ke tak. Kita pergi kat browser. By default dia akan running di port 8080. Okay, so kat sini adalah dia punya starting page dia. Okay, jadi mana datang benda ni kan? Benda ni datang daripada folder site ni. Okay, so the folder site ni dia dah sediakan template untuk playback. Okay, jadi pertama kita nak fahamkan configuration dia dahulu. Kita fahamkan configuration dahulu. Jadi pergi balik ke dalam, yang paling penting dalam ni adalah folder config dia, nginx.conf. Jadi kita edit, saya nak edit guna kod, saya senang nak faham. Okay, nampak tak? Sangat simple saya punya configuration. Dia cuma ada dua definition dia, iaitu RTMP dan server. Okay, jadi sebenarnya dekat dalam RTMP pun ada juga server column dia, server dia punya, server punya definition juga, function dia lah. Jadi kat sini ada satu aplikasi nama Live. Jadi bila saya publish live daripada, contohnya RTMP, nak commenting dalam Nginx kena guna tanda hash. Jadi contohnya RTMP localhost port
1935/live/stream. So saya akan tunjuk nanti. So apa yang berlaku kalau saya buat di sekarang, saya akan launch satu lagi OBS. Jadi saya akan launch satu OBS. So OBS ni saya akan loop satu video MP4, boleh guna media source. Kita loop ke dia, tick loop kat sini, dan saya akan nak stream ke sana. Jadi kita klik settings, klik kat stream. Okey, nampak tak? Sinilah RTMP/localhost. Kat sini patutnya live lah. Sekejap saya tengok semula kod dia. Oh, ni salah ni. Saya salah baca configuration je. Pergi kat sini. Bukan folder ni. Silap. Kita pergi kat C. Saya dah terlalu banyak folder Nginx ni. Saya cari balik folder yang saya guna, yang workingnya. Sini Nginx-RTMP/Win32/version 1.1. Jadi pergi kat konfigurasi dia. Simple kan. Jadi kita right click, open with code. Tadi simple sangat. Okey. So dekat macam tadi, yang ni dah default dia ada RTMP dan ada HTTP. Okey. Sini boleh buat komen ke? HTTP. Hood pula HTTP. Okey, jadi kita nak fahamkan dekat sini dulu, dekat RTMP 9 sampai 24. Jadi dia akan listen dekat port 1935. Dia ada dua application. Yang ni RTMP sahaja, dia tak ada buat apa-apa lah. In RTMP, out pun RTMP. Jadi saya akan bagi komen kat sini. RTMP in, RTMP out. Tapi yang special ni kat sini, ni yang saya nak. Sini RTMP in, tapi dia akan proses HLS automatic dekat dalam folder ni, folder TEMP/HLS. Jadi setiap fragment tu 8 saat. Jadi penting live tu on, HLS pun on. Kalau nak record pun boleh, tapi itu luar daripada scope ni lah. Katakan on. Tapi hari ni saya tak buat lah ni record. Saya nak record guna software lain. Hari ni scope kita nak buat live HLS saja. So dia akan simpan fragment dalam TEMP HLS. Kita tengok segmen tu ada kat sini, TEMP folder HLS. Sekejap. Jadi saya akan kat sini. So saya akan point ke /HLS. Stream name saya stream. Okay, saya belum stream lagi, saya start stream sekarang. Okay, berjaya stream. Nampak dah ada dah dia punya ini file. Dah ada dah dia punya manifest. Ni manifest, dan ni dia punya apa cakap, chunks dia. So duration 8 saat. Nampak tak playback dia 8.3 saat. Playback dia stream0.ts dah ada dah siap dah. So dah test dia. Saya guna VLC. So playback dia adalah open network stream. Jadi kat sini ialah okey, saya belum cerita lagi pasal playback. Alamak, saya lupa nak cerita pasal playback. Playback kita dah tahu dia akan simpan dalam TEMP HLS.
Jadi TEMP ni folder dalam NGX lah. Jadi folder tersebut akan dibawa ke bawah sebagai HLS. So dia aliaskan HLS ni sebagai TEMP HLS. Okay, dia tak expired, dan dia akan sediakan header dia sebagai application Apple MPEG URL M3U8, dan dia punya transport adalah video MPEG 2T lah. Jadi kalau /HLS ni, maksudnya dia akan pergi ke atas ni, ialah pergi ke atas folder ni. Okay, jadi kita punya playback akan berbentuk, okay, kat sini adalah localhost port 8080. Kenapa 8080? Sebab kat sini kita listen dekat 8080. Okay, sini penting, line nombor 32 ni. By default dekat 8080. Ni katakan anda nak buat subdomain, letaklah subname apa yang anda nak. Ni subdomain saya, subdomain ataupun subname ataupun domain. Ni kalau katakan buat kat production lah. So dia punya root location slash pergi kat folder HTML. Okay, jadi saya akan nak buat demo. Okay, kenapa nak guna nama kita akan pergi /HLS kan, /HLS kita akan tengok dulu. Lepas tu nama stream tu adalah stream.mtu8. So nak confirm kenapa nak guna nama ni, pergi balik kat folder temp tu, nampak tak diguna nama ni, M3U8 stream.m3u8. Jadi itulah nama dia, stream.m3u8. So kita try play. Tu dah boleh play dah. Jadi bila dah boleh play pula, kita nak tengok information dia kat sini, media information, dekat statistics. So dia tengah play lah daripada kita punya server ni. So dia punya video, ni frame dia, playback, content bitrate 400. Ni sebab 300 campur 128, 300 video, 128 adalah audio. So kita dah confirmkan dah boleh play. Okay. Jadi seterusnya, katakan nak tengok statistik, dia type stats ataupun stat, macam ni dia. So ada satu live stream dekat application HLS. So kita boleh klik kat sini. Dia punya codec H.264, bitrate dia berapa. Ni boleh iframe kan dekat sistem anda kan nak buat. Dia punya size, audio codec, audio bitrate, audio sampling, berapa channel audio kita. Ini masuk, ini playback, playback out dia berapa. Sekarang ni tak ada playback. Jadi katakan saya buat playback tadi. Okay, playback. Dia tak menunjukkan playback kat sini. Okay, tak apalah. Okay. So macam itulah kita menyediakan setup live stream menggunakan Engine X. Tapi macam mana saya nak buat dia boleh playback macam ni? Okay. Jadi nak membolehkan dia playback dekat sistem macam ni, yang pertama kena buat ialah line nombor 31 ni kena letak add header access control allow origin semua. Kata tak boleh playback. Allow tapi ni just untuk development tak apalah. Okay.
Sebab ni akan disablekan CORS. CORS ni ada Google sendiri benda tu. Jadi benda ni kalau dah buat, restart balik Nginx dan run balik. Jadi nak membolehkan di playback macam ni, tengok kod ni betul-betul. Okey, nampak? Okey, ataupun kita saya tahu URL dia apa. URL tadi seperti kucing saya gigit kaki saya. Sekejap. Kita ambil jalik URL ni. Sorry, tak boleh concentrate. Kaki saya kena gigit kucing. Okey, pergi balik dekat sini. Kan tadi kan dekat kehadapan ni tadi dia disediakan playback kan. Kita test HLS. Macam mana saya nak test HLS ni ya? Saya tak pernah guna ni. Kat mana nak letakkan dia punya URL untuk playback? Okey, tak apalah. Saya akan buat satu kod untuk membolehkan di playback. Okey, jadi kita buat file new file. Ini URL untuk playback dia. Ambil kucing ni yang kat kaki ni. So saya akan gunakan video.js. Semua tarik daripada CDN. Jadi saya akan buat kat sini. Yang penting URL tu kita paste dekat sini Okey, yang ni adalah localhost HLS. Okey, stream. Jadi saya akan save kat dalam kita punya Nginx punya folder HTML. Nama dia adalah stream.html. Jadi saya akan save. Pergi kat sini /stream.html. Okey. Boleh play. Okey, file tadi tu saya letak dekat folder Nginx ni dekat dalam HTML ni. File nama stream.html. Okey, mana stream? Okey, kita tengok file ni. So ni kod dia. Semua menggunakan video.js. Yang penting ada CSS dia. Saya gunakan cdn unpackage.com /video.js distribution video.js. Yang penting ada ni HTTP streaming distribution video.js HTTP video.js. Ini penting untuk membolehkan video source kat atas ni boleh dimainkan. Jadi kat sini yang jadikan video source. Video source kita HTTP localhost 8080 point balik kat Nginx live stream. HLS tu kita punya application name. Stream adalah nama stream name. Okey. Jadi sampai di sini saja saya punya demo atau tutorial bagaimana nak set up live stream di persekitaran development anda menggunakan Nginx daripada Encik Iluspas. Saya tak tahu nak sebut nama dia. Ini nama projek dia, Nginx-RTMP-Win32. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.